Rumah Melayu tradisional adalah keajaiban seni bina yang mempamerkan kekayaan budaya silam kemasyarakatan Melayu. Rumah-rumah ini menggabungkan kepraktisan, kelestarian dan daya tarikan estetik untuk mewakili cara hidup orang Melayu. Persekitaran tropika memberi kesan kepada seni bina rumah tradisional Melayu menekankan pengudaran semulajadi, penyesuaian dan keharmonian dengan persekitaran. Rumah Melayu mempamerkan kepentingan budaya ukiran, reka bentuk dan hiasan yang indah pada bahagian kayu mempamerkan budaya dan identiti masyarakat Melayu. Selain berfungsi sebagai tempat perlindungan, rumah juga berfungsi sebagai tempat berkumpul untuk perayaan keluarga dan untuk rewang. Penghatuan dan sokongan terhadap kekayaan sejarah budaya Malaysia bergantung kepada pemeliharaan dan penghayatan rumah tradisional Melayu. Pemata seni bina ini terus membangkitkan rasa kagum kerana keindahan dan kerelevanan sejarahnya yang berkekalan, kerana ia memberi gambaran tentang adat resam, cara hidup dan nilai kemasyarakatan Melayu. Yang paling dikenali secara meluas, Rumah Minangkabau. Ia merupakan reka bentuk seni bina tradisional yang berasal dari etnik Minangkabau, Sumatera. Tetapi ia juga boleh ditemukan di beberapa kawasan di Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan kerana hubungan sejarah dan budaya. Bentuk bumbung seperti tanduk kerbau yang sangat tersendirinya itu menjadikannya sangat mudah untuk dikenal pasti. Di Malaysia, anda mungkin masih menemui majoriti rumah di Negeri Sembilan telah digabungkan dengan reka bentuk moden. Malah, Rumah Minangkabau bukan sahaja mempunyai keunikan tersendiri dari segi struktur, pembinaan seperti tiang, bumbung, tingkap dan tangga, tetapi juga memiliki keunikan dari segi ukir-ukiran yang cantik dan menarik pada bahagian hadapan rumah. Bahagian yang sedia ada daripada Rumah Minangkabau mempunyai maksud dan fungsi yang menjadi simbol kehidupan rakyat Minangkabau yang mendukung adat dan agama. Bumbung yang runcing berfungsi untuk membenarkan air hujan jatuh pada sawit berlapis untuk meluncurkan dengan cepat ke bawah. Tahukah anda, Rumah Minangkabau biasanya didirikan di atas tanah memiliki keluarga yang merupakan warisan keturunan ibu. Rumah Minangkabau mewakili nilai budaya dan tradisi matrilineal orang Minangkabau sebagai tambahan kepada kepentingan seni binanya. Ia sering diturunkan melalui garis wanita dengan pewaris dan hak milik berpegang kepada adat masyarakat Minangkabau. Apakah maksud bumbung yang berbentuk seakan tanduk kerbau ini? Menurut cerita yang ada, ia melambangkan kemenangan suku Minang dalam pertandingan laga kerbau yang diadakan ketika zaman dahulu di Pulau Jawa. Perak terkenal dengan kekayaan seni binanya, termasuk bangunan kerajaan, rumah ibadat dan kediaman. Ia mempunyai kesan yang ketara terhadap hasil pencampuran dengan suku-suku seperti Bugis, Rau, Banjar, Cina dan Inggeris yang datang untuk berhijrah, berdagang dan mentadbir di Perak. Dari akhir tahun 1800 hingga awal 1900, Sungai Perak berfungsi sebagai pengangkutan utama di negeri Perak. Terdapat beberapa rumah yang dibina berhampiran Sungai Perak pada ketika itu. Walau bagaimanapun, kedudukan rumah yang dibina berhampiran sungai meningkatkan risiko seperti serangan lanun, haiwan liar dan banjir. Risiko ini menggalakkan inovasi dalam reka bentuk Melayu tradisional dan menghasilkan struktur kediaman dan seni bina yang lebih kukuh. Seni bina yang dimaksudkan adalah rumah kutai. Rumah kutai merupakan rumah yang pertama yang didirikan di negeri Perak. Gaya rumah kutai banyak dilihat di Rumah Agam Melayu Perak, khususnya di sekitar Kuala Kangsar. Rumah kutai adalah nama yang diberikan oleh penduduk tempatan. Kataan kutai itu sendiri bermaksud lama atau tua. Gaya rumah kutai mengintegrasikan gaya bumbung panjang, tetapi ia dibezakan dengan ukiran yang lebih terperinci pada pintu, anjung, tingkap dan dinding. Antara ciri asli rumah kutai ialah dinding buloh dan menggunakan bahan semula jadi yang boleh didapati di sekitar kampung seperti kayu dan buloh. Rumah kutai mengandungi 12 atau 16 tiang di rumah ibu. Rumah ibu terdiri daripada ruang tamu dan bilik, manakala selang pula adalah lorong atau tempat laluan di antara rumah ibu dan rumah dapur. Seterusnya, rumah dapur pula lebih kecil daripada rumah ibu, di mana ia digunakan sebagai tempat memasak.
Kepupusan rumah kutai mungkin berlaku atas pelbagai sebab. Antaranya ialah kekurangan penjagaan yang sewajarnya terhadap rumah kutai yang menyebabkan ia mudah musnah. Oleh kerana bahan binaan yang digunakan seperti kayu, ia terdedah kepada serangan serangga seperti kumbang dan anai-anai. Selain itu, keadaan iklim di negeri ini boleh menyebabkan rangka kayu rumah kutai. Rumah panjang mempunyai sejarah yang panjang di Malaysia, terutamanya dalam kalangan penduduk asli Sarawak dan Sabah di Borneo. Kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu hanyalah beberapa contoh masyarakat orang asli yang rumah tradisionalnya telah memainkan peranan penting dalam budaya dan cara hidup mereka. Rumah komunal yang dikenali sebagai rumah panjang digunakan oleh keluarga besar atau beberapa rumah. Untuk memudahkan akses kepada pengangkutan dan sumber semula jadi, ia biasanya dibina berhampiran dengan sungai atau di tempat yang dikelilingi oleh hutan. Rumah kediaman setiap keluarga terletak di kawasan yang berbeza di bahagian dalam rumah panjang. Ruang komuniti seperti ruai atau beranda digunakan untuk perhimpunan, ritual dan aktiviti kebudayaan. Rumah panjang sering digunakan untuk mengadakan upacara tradisional seperti perayaan Gawai Iban yang memperkukuh amalan budaya dan rohani. Di Malaysia, rumah panjang mempunyai sejarah panjang yang bermula sejak zaman prasejarah apabila komuniti ini menyara hidup terutamanya dalam bidang pertanian, pemburuan dan pengumpulan. Penduduk pribumi awal di Malaysia, seperti Kadazan di Sabah, hidup bersama secara aman dan mempunyai kecenderungan untuk membina rumah mereka berdekatan antara satu sama lain, membuat satu siri bangunan bersambung yang panjang. Rumah panjang itu memberikan rasa perpaduan, keselamatan dan kerjasama untuk keluarga besar, puak atau bahkan seluruh kampung. Suhu tropika, kelimpahan hutan hujan dan kebolehcapaian sumber, semuanya memberi kesan kepada reka bentuk rumah panjang di Malaysia. Rumah panjang secara tradisinya dibina daripada bahan sumber tempatan seperti pelepah kelapa sawit, buloh, rotan dan mahoni. Untuk memberi pelindungan daripada banjir dan haiwan liar serta pengudaraan, rumah-rumah itu dibina di atas tiang atau platform bertingkat. Saya akan menerangkan tentang sejarah Baba Nyonya. Jadi, Malaysia adalah sebuah negara yang masyarakatnya berbilang kaum dan etnik terkenal di seluruh dunia. Kepelbagaian budaya Malaysia termasuk Melayu, Cina, India dan suku kaum dari Sabah dan Sarawak. Komuniti Baba Nyonya, minoriti di Melaka adalah antara yang ada sekarang. Semua kaum ini hidup bersama secara aman dan saling menghormati satu sama lain. Masyarakat Baba Nyonya mempunyai sejarah tersendiri dan tiba di Malaysia suatu masa dulu. Oleh kerana budaya masyarakat Melaka yang lain telah dimasukkan ke dalam proses asimilisasi, masyarakat Baba Nyonya dapat mengembangkan adat dan budayanya yang tersendiri. Walau bagaimanapun, masih ramai orang yang tidak menyedari tradisi dan budaya masyarakat Baba Nyonya dan sering menganggap mereka sebagai orang Cina. Rumah Baba Nyonya. Rumah Baba Nyonya yang biasanya dirujuk sebagai rumah peranakan. Ia adalah sangat menarik dan rumah tradisional ini pada kebanyakannya terdapat di negeri Melaka dan Pulau Pinang di Malaysia. Ia mempunyai reka bentuk seni bina tersendiri yang menggabungkan unsur seni bina Cina, Melayu dan Eropah. Satu ciri utama rumah-rumah ini ialah fasad berwarna-warni yang tersendiri dengan keseniannya. Dinding luarnya dilitupi jubin yang dilukis dengan tangan yang rumit yang mencampurkan porselen Cina, karya seni yang diilhamkan oleh Belanda dan motif bunga berwarna-warni. Jubin ini sering memberikan makna simbolik atau bercerita. Bilik-bilik di rumah Baba Nyonya biasanya disusun di sekeliling halaman tengah yang luas yang juga berfungsi sebagai tempat berkumpul utama keluarga. Bingkai pintu dan bidai tingkap kerap dihiasi dengan ukiran halus yang merangkumi motif berkaitan simbolisme bertuah, makmur dan budaya. Gabungan estetik Cina dan Melayu boleh didapati di dalamnya. Pulau peranakan atau panel kayu membagikan ruang dan menyediakan pengudaraan. Ukiran seramik dan tekstil terang sering digunakan dalam perabot dan hiasan. Mewakili kemegahan dan kemewahan kawasan kejiranan,
Rumah-rumah ini menawarkan pandangan tentang budaya silam masyarakat Baba Nyonya yang kaya di samping menjadi monumen kepada bakat mereka dalam seni bina. Kebanyakan rumah ini telah dikekalkan utuh dan diubah menjadi tapak warisan atau muzium, memberikan peluang kepada pelancong untuk mengembara kembali ke masa lalu dan menikmati gambaran budaya tersendiri yang membentuk sejarah Malaysia. Secara keseluruhannya, keindahan rumah Melayu sangat dikagumi dan ada keyakinan bahawa ia akan dipelihara dan terus memberi kesan. Gabungan reka bentuk, praktikal ukuran seni dan tema budaya yang terdapat di rumah Melayu adalah bukti warisan dan tradisi budaya yang kaya di negara ini. Nilai kecantikan dan budaya rumah Melayu sebagai sejenis kreativiti seni bina harus diakui dan dipelihara. Kita dapat mengekalkan kelangsungan reka bentuk kuno ini dengan menilai dan menikmatinya. Dan kita juga dapat mendorong generasi akan datang untuk menemui dan mendapat inspirasi dari budaya Melayu. Marilah kita menghargai keindahan unik rumah Melayu, mengekalkan estetik tradisional mereka dan terus mendapat inspirasi dari elemen reka bentuk abadi mereka sendiri. Semoga estetik rumah Melayu terus berkembang dan mempengaruhi amalan seni bina bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Sekian dari kami, terima kasih.